Hai, saya Siti Kamaria. Saya seorang pelukis. Saya akan membawa anda semua meneroka dunia seni di dalam segmen Seni Siti. Kita akan berimajinasi, mendalami jiwa seni serta mencungkil bakat terpendam dalam diri sendiri. Semuanya dalam Seni Siti. Okey, semua ready untuk kita start? Okey, wow. Okey, dah memang apa? Warm up dah ni. Okey. Macam saya kongsi tadi tu, berapa tahun tu kan saya go through phases lah. Macam-macam subjek yang saya lukis. Jadi dah dalam tempoh 3 tahun ni saya banyak lukis lautan. Dan saya bermula melukis lautan masa saya kembali melukis masa saya belajar di Sydney, Australia. Dan saya menetap di sana selama 8 tahun, di mana saya lukis banyaklah lautan sebab saya suka blue sky, langit biru. Saya suka study alam. So saya akan ada hari-hari yang saya cuma lukis langit je. Ada hari-hari yang saya cuma lukis air je. Dan saya study, saya buat subjek study lah dan juga color study, color swatch kan. So subjek study ni satu yang menarik dan bila saya bekerja sama dengan adik saya, Lokman Hakim, I'm not sure a few of you kenal. IDW Design and Build dah 15 tahun dan dia adalah sebuah firma architecture dan interior design, dan kita juga buat construction untuk rumah bangunan, dan ada a few notable project macam KFC College dekat Johor, pejabat MDEC yang masih dalam construction, dan banyak rumah-rumah selebriti juga. Mungkin siapa kenal Madam Mu mesti ada, tak mengaku, ditengok live dia setiap hari ni. Dia orang Kelantan tu, orang Kelantan yang sangat cantik. Okay, kita juga construct rumah Madam Mu. Banyaklah, dan banyak notable selebriti dan artis. That's our family business lah. Dan saya jaga bahagian artwork lah. Siapa kat sini tak tahu Pantone tu apa? Oh, kena tahu ni. Okay, Google Pantone. Semua architecture student kena tahu what is the colour of the year. Pantone. Pantone is the largest organisation yang decide or predict colour trends every year. So siapa tahu Pantone 2023? Tak tahu? Tahu. Okay, you all kena really study this because Pantone 2023 is magenta. Kenapa dia pilih magenta? Dia ada sebab. So magenta is Pantone 2023. Magenta ni warna, kat mana ada magenta? Okay. So the magenta is something yang portrait tu, sebab dia predict kalau color to become the color tone, dia akan memenuhi semua wall, Instagram, Facebook, social media. Dan lepas you tengok color tu 7 kali, go through your psychology, you akan nak color tu. You tengok painting color magenta, you nak beli. You tengok rumah bunga apa semua dekat IKEA. So IKEA, Parkson, all these big fashion houses akan follow Pantone of the year. So dia akan the entire fashion range macam ni. This is Pantone 2022 last year. Maksudnya emerald. So you akan nampak last year half of our client minta cabinet warna emerald. And it's not a coincidence. It's psychology. That's why kalau macam contohnya lautan, the reason why dia boleh jual setiap tahun is because it's Pantone yang berulang kali for the last 2 decades lah. Colour laut, turquoise, all the shades of the sea is Pantone yang dah lebih daripada 2 dekad. So that's how you sell houses. Macam contohnya, pernah dengar EcoWorld? EcoWorld, all the company yang buat design kawasan perumahan ni, dia punya colour cat dalam rumah pun ikut Pantone. So that's why kalau you sebagai designer, architecture, apa saja yang you buat, even fashion designer, kalau you tak ikut Pantone, baju you tak terjual, rumah you tak terjual. Sebab psychologically that's not what people are looking for. So Pantone ni dia akan ada colour of the year, macam magenta is the colour of the year, tapi dia akan ada dia punya variation daripada magenta tu. Sebab dia akan ada banyak primary, secondary, tertiary colours dia. Tu pun you kena study. Apa yang saya nak buat sekarang berdasarkan apa yang saya cakap Pantone tadi. So dalam lukisan dia ada teknik yang kita panggil underpainting. Dan underpainting ni dia menentukan tone kepada painting tersebut. Dan macam artis akan guna contohnya Queen Orange atau Quinacridone Orange untuk set painting tu menjadi warna panas.
Tetapi sebab saya dah tahu contoh warna tahun ni adalah magenta, saya punya underpainting hari ni saya akan buat guna warna rose ataupun quinacridone, queen magenta. Sebab saya nak walaupun lukisan saya tu biru, tapi feeling dia dekat bawah tu, feeling yang memanggil my collector tu adalah magenta. So that's how kita dia macam orang panggil apa? Mungkin pernah dengar Inception kan? Inception, so it's psychological kan? Dari segi itu kita memanggil through psychology, dan benda-benda ni is soft element. Tu yang saya nak kongsilah. Okay. Mungkin sebab hari ni seorang aja yang melukis kan, dan mungkin tak pernah dengar underpainting. So underpainting ni is the one layer the first layer yang kita letak pada lukisan, yang kita prep the canvas untuk set the tone for the painting, and it's actually just a light wash. Maksudnya sangat cair lah. Okay. Okay, sekarang ni saya dah set the tone for the painting untuk kita bagi kering. Dia light wash untuk set the tone kepada light magenta macam saya ceritakan tadi. Okay. Okay, so Seni Siti akan kembali selepas ini, lepas kita punya underpainting kita kering, dan kita boleh break for morning break lah. Kat sini dan kita akan mulakan dengan bahagian langit. Jadi mungkin kalau bagi mereka yang tak perasan saya guna tadi tu, saya buat underpainting. So underpainting itu set the tone of the painting. Dan kalau oil painting dipanggil imprimatura. Kalau pernah dengar lah, kalau you boleh Google imprimatura, basically this light wash yang kita letak di bawah painting untuk create the mood ataupun the tone of the painting. So ni for your information je lah. So saya guna basically kalau sebagai pelukis dia punya colour code is quinacridone. Mungkin pernah dengar, is the pigment. So selalu artis panggil queen lah. Queen, dan saya guna queen rose ataupun magenta. Dan queen ni dia macam-macam. Dia ada queen gold, queen macam-macam. So any queen tu you boleh guna sebagai underpainting sebab dia create a very golden tone. Contohnya kalau you nak buat langit, even watercolor pun you boleh buat light wash in very light queen queen orange, very very light, untuk you create that macam impression yang langit tu bercahaya. Contohnya, so mungkin pernah dengar artis yang lukis cahaya, Thomas Kinkade. So Thomas Kinkade banyak guna imprimatura ataupun underpainting untuk create light. So lukisan yang nampak hidup adalah lukisan yang dia ada kontra between cahaya dan kegelapan. So that's why untuk you bagi nampakkan dia hidup, dia kena cahaya tu pun kena nampak very bright, dan kegelapan tu sangat intense. So bila you ada kontra between the two, that's why you create the depth dalam satu lukisan lah. So light wash ni macam orang kata, oh you guna magenta, saya kena cari ke queen magenta? Tak semestinya. Any queen boleh jadi underpainting. Tu sebagai contoh lah. Dan kalau you tak ada queen, you boleh try lah guna colour-colour lain macam opera rose ke apa ke yang ada dalam you punya palette. So selalunya colour-colour yang buat underpainting ni dia bukan warna yang you boleh campur. It's actually a colour on its own. That's why kita selalu guna queen lah. So dan seterusnya untuk langit juga, kalau those of you buat digital art ya, yang melukis, dia ada macam-macam warna biru. Daripada Prussian blue hue, dan walaupun biru ni adalah warna primer, tapi biru tu ada banyak tone, dan setiap tone biru tu bila you campur dengan warna lain, dia akan bagi hasil yang berbeza. Dan kalau those of you yang study colour juga, dia ada sama ada colour tu more opaque or more transparent. Okay, ni sangat penting, especially kalau you melukis menggunakan watercolor. Dia sangat penting untuk kita study opacity dan transparency. Sebab kalau biru tu adalah biru yang opaque, tapi you nak buat langit yang nampak transparent, macam cahaya boleh tembus langit tu, you tak boleh guna biru yang opaque.
So that's the thing yang you kena sangat study, and different brand blends differently. Contohnya kalau you guna colour, dah guna Daniel Smith, you nak campur dengan warna buatan Jerman, mungkin dia tak boleh blend, dia bergaduh. Tu benda-benda macam tu you kena study. That's why kalau melukis selalunya artis akan buat colour swatch. Maksudnya dia try semua palette tu, dia campur primary, secondary, tertiary, tengok macam mana colour tu bergaduh ke, dia boleh ngam ke dan sebagainya lah. So that's another thing. So a very safe blue untuk langit adalah cerulean blue. Sebab cerulean blue ni dia punya transparency dan juga opacity dia midpoint. So you boleh tengok kat belakang selalunya tube, ataupun boleh tengok dekat dia punya katalog berapa opacity and transparency. That's if you want to go very detail lah. Dan cerulean blue adalah warna yang paling mahal. Dia adalah selalunya series yang paling tinggi. So satu tube, kalau setiap brand tu dia adalah tube yang paling mahal lah. Tapi to be safe, always have cerulean blue sebab dia just nice opacity. So dia biru tu bukan sebarang biru lah. Dia kena biru yang sesuai untuk langit. Okay, so dan macam saya, selalunya kalau saya melukis menggunakan berus, saya akan guna warna-warna klasik akrilik macam ni. Sebab dia tak perlu guna banyak, boleh campur dengan air. Akrilik is water based. Tapi kalau macam contohnya saya nak buat hand painting dan saya nak texture, saya juga menggunakan apa yang kita panggil heavy body acrylic. Mungkin pernah dengar heavy body ni maksudnya dia textured dan saya tak perlu campur dengan medium. Dia dah memang macam ni. Atelier is one of the antara brand yang heavy body yang lama daripada tahun 60-an daripada Australia. Dan saya sangat suka sebab dia non-toxic, boleh guna dengan tangan, tak payah pakai glove dan sebagainya. Dan dia tak ada bau yang macam oil paint, dia ada bau yang mungkin boleh buat you pingsan hitam kan. So ni Atelier. Atelier ni bukan saya nak promote brand, saya just share dia punya feature. Sebab Atelier dia ada apa yang dipanggil formula dia boleh repair. Maksudnya dah kering, dia panggil apa yang kita panggil unlocking solution. So kat situ saya ada bawa ke unlocking solution tu, maksud dia kalau artis you dah lukis kata macam alamak tak sukalah pokok ni, you boleh repair balik. You boleh unlock warna tu walaupun dah berbulan sebelum you varnish. So that's why acrylic one of dia punya feature adalah dia cepat kering. Kalau ada setengah akrilik baru you letak dekat atas palette, dia dah kering. Macam Meris, brand-brand sebegitu, macam you tak sempat pun nak blendkan dia, dah cepat kering. Jadi especially kalau you melukis ada aircon contohnya, jadi lukisan tu terlalu cepat kering, you tak sempat nak layerkan dia. Jadi benda-benda macam tu yang kita kena kenal dia punya canvas, kita kena kenal warna dia. Sebab tu colour study sangat penting, dan you kena tahu media dan juga bagaimana dia berinteraksi di atas canvas dan juga dengan gunakan berus. Okey, so kalau ada yang nak cuba dah ready dengan canvas masing-masing, so since ramai yang tak buat berus, so saya akan start menggunakan tangan. So kita buat hand painting je hari ni. So your most basic brush is actually your hands, your fingers. Kenapa? Sebab tangan kita ni sebenarnya macam main piano lah. It's actually the first creation masa kecil yang kita conteng dinding tu. That's your first brush. Dan the good thing about hand painting is that because tangan kita ni panas, so actually acrylic ataupun media kita tu kekal in the right texture, dia tak cepat kering sebab tangan kita panas. So that's another reason kenapa kadang-kadang artis bila dia buat sky, dia just dab dengan tangan. Sama juga kalau perempuan pakai makeup kan, kalau you pakai foundation dengan tangan kan, lagi lebih rata sekata. So that's, I tak tahu ramai pakai makeup kat sini, tapi it's the same concept lah. Okay, so kalau ada buat warna sendiri ke? Semua bawa okay, so semua ada cerulean blue. Kalau you tak ada cerulean blue, dia boleh pakai biru mana-mana dan campur dengan sedikit putih. So macam saya pun cerulean blue saya ada macam-macam tone cerulean blue, ada pelbagai jenis opacity. So ready ke mana canvas dia? Terpulanglah macam mana nak pegang canvas ke? Canvas, kalau nak cuba dengan canvas, kalau nak explore, kalau nak ambil warna kat depan pun boleh. Kalau siapa yang terlupa bawa nak try saya punya warna
cerulean blue, warna-warna lain. Boleh juga tanya soalan sebab kita buat interaktif ya. Tanya apa-apa saja, nak tengok warna kat depan, warna yang saya gunakan pun boleh. Okey, boleh spend time buka canvas dulu ya. So canvas pun ada macam-macam jenis ya. Selalu yang kita guna adalah cotton canvas. Ada juga canvas yang macam buat daripada jute ataupun linen. So cotton dia lebih selamat lah dan tak terlalu mahal. Linen selalunya kita guna untuk cat minyak sebab dia lebih tebal dan dia tahan lebih lama. Dan cerulean blue ni saya campur dengan sedikit putih sebab sky kita dia terang sikit. Kita tengok time of the day. Tadi ada orang tanya bila kita buat guna underpainting. Dia bergantung. Kalau kita lukis lukisan kita tu waktu petang ataupun waktu sunset, jadi kita punya underpainting akan jadi warna panas. Maksudnya kita akan guna queen gold contohnya. Kalau queen gold tu you boleh google, contohnya brand Golden, Queen Acridine Gold dia sangat cantik. Dia nampak macam, memang kalau you buat one light wash tu pun dah nampak dah cahaya dia keluar golden. Yang ni kalau kita guna tangan lah. So ni juga cerulean blue, tapi ni saya gunakan heavy body acrylic. Ni saya guna heavy body acrylic lah dan saya blend cerulean blue dengan putih. Okey, so dia memang kena betul-betul cerulean blue sebab kalau kita guna warna lain, biru lain, dia tak nampak macam langit. Tu yang kadang-kadang kita tengok lukisan, kenapa langit dia nampak demam kan? Kecuali langit tu tengah waktu macam matahari terbenam tu memang betul bukan cerulean blue lah kan. Macam ni saya campur dengan putih. Campur dengan putih. Campur putih. Okay. Dan untuk ni macam sebab saya guna atelier heavy body, saya guna dia punya unlocking solution lah. So unlocking solution ni memang is a medium untuk pastikan akrilik kita tu dalam tempoh kita melukis tu dia tak kering. So kita dah boleh nampak dengan bahagian yang underpainting tu, walaupun kita dah colour pink, sebab akrilik dia boleh, kita boleh tambah satu layer je dekat atas dia. So walaupun kita colour pink kat bawah dia, dia punya atas tu langit tu tak nampak pink kan, tapi dia dia cipta satu mood yang langit tu nampak macam lembut, dia punya transition warna dia. Sebab underpainting ni memainkan peranan. Kalau those yang study fotografi, contohnya Konica, apa underpainting dia? Fuji, apa underpainting dia? Contohnya Fuji, dia selalu kalau gambar yang keluar tu nampak macam rustic, romantic kan, sebab underpainting dia adalah Queen Rose. Contohnya Konica, dia punya underpainting dia adalah ada warna-warna dia. Jadi itu jadi fotografi pun menggunakan teknik yang sama. So kalau ikut rule of third ni 1/3 yang pertama, maksudnya langit bahagian 1/3 yang pertama yang saya lukis. Lepas tu jangan takut menggunakan warna ya. Akrilik dia menggunakan warna yang banyak berbanding dengan watercolor. So jangan takut untuk gunakan warna dan campur dengan putih. So kalau biru ni, kalau kata contoh saya tak guna cerulean blue, saya guna contoh Prussian blue hue, mungkin pernah dengar Prussian blue hue. Macam ni Prussian blue hue brand Meris. Walaupun saya campur dengan putih, langit tu akan nampak macam tengah ribut peti. No matter how much saya campur dengan putih atau biru lain, dia akan create tone
macam laut tengah bergelora. So kalau saya nak buat laut tengah bergelora, saya akan guna tone ni. That's why kalau saya nak lukis langit cerah, aman damai dengan angin sepoi-sepoi bahasa, saya kena guna warna biru yang sesuai untuk reflect mood tu. Dan ni saya membayangkan langit pada waktu pagi, di mana kita baru bangun pagi, matahari pun baru terbit. Guna air sikit ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikit. Macam saya untuk akrilik saya suka letak air dalam botol untuk saya spray. So saya ada extra spray botol kalau nak letak air. So saya sentiasa guna botol sebab bila kita guna fine mist spray, air tu dia akan sekata. So air yang tak sekata pun boleh merosakkan lukisan akrilik. Dan kalau kita guna air tu kena bersih supaya dia tak ganggu warna. Okey. Warna pink tu yang warna merah ni? Putih tak ada. Okey, tapi kalau you nak guna underpainting, dia kena betul-betul kering. Kalau nak bagi kering, sometimes sekali guna hair dryer. Macam tadi saya bagi dia kering setengah jam kan. Jadi kalau sekarang baru nak mula, underpainting tak sempat. Jadi kena terus direct on canvas. Dan ni warna biru cerulean blue kan. So boleh cuba campur dengan warna. So those of you yang tak nak guna finger painting, boleh pinjam berus saya. So ada banyak kat sini. Boleh pilih berus mana yang nak. Okey, dengan akrilik jangan takut guna warna. Maksudnya bila kita guna watercolor, kita guna warna sikit. Tapi bila kita guna akrilik, kita guna make sure warna yang kita guna tu cukup sebab dia adalah medium yang opaque. Maksud dia kena tebal. Okey. So bila kita blend tu macam seperti biasa, make sure tak ada white spot on your canvas. Ni semua level student. So kita try to cover semua sekali bahagian canvas tu dengan warna. Okey. Ada satu episod saya dekat Content.my Seni City di mana saya bandingkan dengan akrilik mahal dengan akrilik murah. So saya guna akrilik Meris RM6 satu tube dengan akrilik Atelier yang RM100 satu tube. Saya tunjuk perbezaan dia, tak banyak beza sebenarnya. So sebab tu saya selalu cakap it's not your material, it's your technique. Dia bukannya ada setengah orang kata macam lukisan saya tak jadi sebab saya guna berus murah. Tidak. Ada banyak masterpiece artis yang lukis guna berus art pack je tapi boleh dapat hasilkan masterpiece sebab dia menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan lukisan tersebut. Dan saya nak juga you all develop that eye for detail tu. Macam langit tu, cahaya dia dekat bahagian mana yang lebih gelap. Contohnya macam ni, bahagian setiap daripada elemen di langit tu macam awan, dia ada bayang-bayang dia. Dia ada bahagian awan tu yang lebih gelap, ada bahagian awan yang lebih terang, dan juga ada juga bahagian langit yang mempunyai bayang. Dan bayangan tu pun juga kalau dari segi detail dia, bukannya semestinya kita guna bayang tu terus warna hitam. Tidak.
Dia sebenarnya bayang adalah, kalau ikut dari segi kod warna, warna dia adalah neutral tint. So dia tint yang neutral. So kalau you Google color code neutral tint ni, dia ada banyak. So that is the exact color code for shadow. Sebab shadow yang ada gradient daripada neutral tint kepada gelap, dia punya wash dia akan create depth. Itu yang sangat penting. Selalu artis dah lukis cantik, tapi bila dia bayang dia lukis, dia cuma blend cover black with white ataupun grey. So jadi lukisan tu terus jadi opaque, sedangkan lukisan tu sebenarnya sangat cantik dah hidup, tapi bila dia buat bayang dia rush. Dia terus ambil je kalau apa-apa yang gelap yang ada dekat dalam palette dia. Tidak. Sebab kenapa neutral tint? Sebab neutral tint tu opacity dia paling rendah dan the very high transparency grey. So for this is part of color study lah. So sama juga langit, kenapa cerulean blue dan white? Dan kenapa? Sebab ni the time of the day adalah waktu hari yang tidak terlalu panas dan tidak ada ribut. Dia punya texture dia terus buat sekali macam tu kan, daripada yang bawah tu yang you buat satu layer tu. Acrylic dia kena a few layer. Dia selalu kita panggil artis panggil ni ugly first layer. The first layer tu selalu paling tak lawa. Lepas tu kita kena tambah lagi at least 2 ke 3 layer lagi, baru dia create ada macam baru nampak kemas kan. Okay, air, that's why saya guna spray bottle, sebab air ni dia tak boleh kita letak macam lopak je kat lukisan kita. Dia kena kita spray sekata. That's why kalau kita guna watercolor, banyak artis dia suka bancuh air, warna dia tu satu macam ni. Saya kalau macam canvas besar, saya bancuh satu bekas terus, sebab saya nak dia punya air consistent throughout, untuk tone warna tu, untuk throughout painting tu consistent. Saya tak bancuh banyak kali, sebab setiap kali kita bancuh kita guna ratio air yang berbeza. Tu yang mengganggu lukisan kita. Sebab tak ramai artis melukis guna 600 GSM paper kan, yang boleh absorb 6-7 layer. Jadi selagi you melukis bawah daripada 300 gram, you punya air kena sangat konsisten. Okay? Dan kenapa saya guna bekas kaca? Kasi siapa boleh jawab? Dia ada sebab apa? Nanti soalan Cepu Mas, kenapa semua peralatan melukis saya yang saya letak air, saya guna bekas kaca? Dia ada sebab juga. Okay? Google sekarang. Macam Ayah Chu punya canvas yang dia sediakan ni, dia dah berapa kali letak gesso ni, sebab saya boleh rasa gesso dia tebal. That's another element juga. Layering, the way kita prime canvas kita juga menentukan macam mana warna tu lekat dekat canvas tersebut. Okey, orang-orang yang kat belakang okey semua? Okey. Steady ya. Hidup dah langit tu. Bagi nyawa, nak bagi nyawa dekat langit kita.
Dalam masa yang sama, lukisan ni setiap artis dia ada style masing-masing ya. Jadi dia tak ada betul atau salah, cantik atau tidak. Dia apa yang artis tu ekspresikan tu adalah semua cantik dan semua ada nilai seni tersendiri. That's why ada setengah lukisan kita pun tertanya-tanya kenapa orang suka beli lukisan tu, sebab mungkin bagi kita nampak mungkin kita tak sesuai dengan cita rasa kita, tapi masih juga ada orang beli sebab setiap lukisan tu dia ada nilai estetika dia dan ada kecantikan dia dan dia akan speak to someone. Sebab tu kalau kolektor dia beli macam oh that painting spoke to me, ataupun painting tu, lukisan tu berbicara dengan dia. Tu selalu macam tu kalau kita tanya kolektor kenapa dia beli, sebab lukisan tu cakap dengan dia. Dia maksudnya lukisan tu menyentuh jiwa dia, perasaan dia. Lukisan tu cakap dia ada orang memang selalu orang kalau beli lukisan tu dia sebab dia rasa lukisan tu berbicara dengan dia. Maksudnya dia hidup dan dia ada message pada orang yang melihat tu. Jadi that's why lukisan tu tak boleh dinilai dalam satu level sahaja, cantik atau tidak. So dia lebih dalam daripada kecantikan tu. Okay, kenapa titanium white? Sebab titanium white adalah putih yang paling opaque. So dia boleh create another layer dekat atas biru tu. Ya, titanium white. Tu per white untuk one layer dan letak titanium white kat atas dia. Ya. Okay, titanium white ni kalau guna watercolor kita pantang guna. Sebab titanium white dengan watercolor dia akan create a very synthetic feel. That's why ada macam traditional watercolorist dia pantang guna putih. Dia akan create putih tu dengan campuran warna ataupun blank paper ataupun water control ataupun dia gunakan water. Sebab so among watercolorist selalu cakap oh ni dia guna putih, dia ambil shortcut. Jadi tapi acrylic perlu titanium white sebab nature of acrylic dia warna dia sangat opaque dan dia memerlukan warna yang lebih opaque untuk create the layering setiap lapisan warna tu. Okay, so that's why kalau banyak artis yang mula daripada watercolor, dia akan pergi cuba juga ke arah acrylic sebab nature dia sama, sebab dia adalah water based. Cuma bezanya watercolor dia very high transparency, sangat transparent. Dan transparency painting dia punya filosofi dia berbeza dengan opacity painting. Jadi itu antara benda-benda yang kita kena tahu. That's why sometimes kalau artis yang selalu guna watercolor, bila dia move to acrylic, dia guna teknik watercolor pada acrylic, so lukisan acrylic dia nampak macam watercolor tapi mungkin dia terlalu cair mula-mula warna dia. So ni antara benda-benda yang artis go through bila dia move from medium to medium. Sama juga bila you move from acrylic to oil. So oil nature dia lain, berbeza. And then cat minyak pula lambat kering. So jadi medium dia pun berbeza. Okay, tapi as long as medium dia air, ni boleh letak titanium white kat sini. Okay.
Jangan terlalu banyak air. Saya tengok banyak yang guna banyak air, tapi tak apa, mula-mula memang mungkin you all nak bagi senang blend. Okay, so once kita dah kering, so dia ada banyak teknik untuk buat langit. Boleh gunakan jari, guna titanium white, boleh juga gunakan berus. So dan next untuk kita buat awan ya. So awan ni dia ada setengah tu, kalau time of the day langit tu dia nampak macam cotton candy. Ada kalau ikut silap hari bulan, tiba-tiba apa, awan tu nampak macam bergelora, laut bergelora, awan pun nampak ikut sekali bayang dia. So kat sini saya dah start tambah awan dia dekat atas tu, dekat bawah dia akan ada bayang dia. So macam ni saya dah placekan bayang untuk awan ni. Dan sebab saya dah guna underpainting tadi, untuk saya buat bayang awan tadi tak susah sebab dah ada bayang Queen Magenta, Queen Rose dekat bawah tu. Jadi dia bantu saya untuk create bayang kepada awan saya. So dah boleh, kalau dah ready, dah kering first layer langit, dah boleh start sikit awan ya. Underpainting tu membantu memudahkan lukisan kita sebenarnya. So kalau you tak ada underpainting, langit tu kena buat a few layer untuk dapatkan shadow dia, mood dia dekat bawah tu. Jadi awan ni macam-macam. Jadi kita bayangkan, saya membayangkan ni awan langit cerah, awan macam cotton candy. Hari yang best untuk apa, jalan keluar berpegangan tangan dengan mak tersayang. Bawa ayah, adik kakak semua pergi tepi pantai. Ni pantai apa, cahaya bulan dekat sini kan? Ni saya ambil gambar reference foto ni, pantai cahaya bulan. Okey. So kalau dah ready, boleh buatlah awan nano ke. Yang penting jangan jadi macam awan ribut ya. Sebab saya tak lukis awan ribut kat depan ni. Okey, awan ni dia unlimited lah kalau you nak tambah ikut imajinasi. Okey, ni so those of you dah siap dah langit tu. Next kita buat dekat dalam you punya colour tu ada Prussian blue hue tak? Carbon black, Prussian blue hue, so warna yang gelap. Yang kita akan buat ni Prussian blue hue ya. Prussian blue hue ni saya nak buat horizon line. So daripada sini, dia setiap lukisan dia akan ada dia punya horizon line dia kan. Saya ambil guna warna gelap tadi tu untuk create. Kalau tak ada, ambil thin brush, flat brush, ambil warna hitam. Kalau tak ada, tapi kalau ada Prussian blue hue, bagus untuk guna tu. Okey, ni saya create apa yang kita panggil horizon line. Horizon line ni sebab bila cahaya matahari di langit, ini bahagian yang tak terkena cahaya matahari. So dia ada satu line yang sangat, kita panggil horizon line ya.
Okey. Ni line biru. Ni kena observe betul-betul, setiap lautan akan ada horizon line dia. Ke hujung dia. Okey. So dan daripada situ bergantung kepada hari tu panas ke, sejuk ke. So kalau you observe lautan pada hari yang sangat panas, tak kisahlah lautan dekat Australia ke, dekat Bali ke, air tu akan jadi warna hijau. Itu kerana cahaya matahari memang betul-betul di atas kepala. Jadi ada setengah bahagian lautan tu yang menjadi warna kehijauan ataupun turquoise. Okey, ni boleh guna cerulean blue. Okey. Dah boleh campur dah warna dia. Dia akan kehijauan. Okey. Yang ni saya ambil turquoise. Kalau you all tak ada turquoise, boleh guna cerulean blue, campur sedikit hijau, campur sedikit putih untuk dapatkan turquoise. So daripada sini ni boleh campur putih, titanium white ya. So, putih ni bahagian, sebab walaupun lautan setiap ombak dan setiap bahagian lautan tu akan ada air yang terkena cahaya, air yang tak kena, air yang lebih gelap sebab dia menjadi bayang kepada air tersebut. Okey. Okey, make sure kita blend kan, tapi macam saya cakap tadi, air pun ada bahagian gelap, ada bahagian terang yang kena cahaya. So boleh dan campur dengan titanium white tadi untuk bahagian-bahagian tu supaya ada nampak cahaya di mana bahagian-bahagian lautan tu yang ada terkena cahaya. Jadi apa yang penting saya nak adik-adik semua observe adalah kat mana the light falls ataupun cahaya tu jatuh, dan kat mana bahagian air tu yang walaupun dia bergerak manja-manja je ombak dia tu, dia akan ada bahagian terang dengan bahagian gelap dia. So bayangkan tu. Itu yang memberi feel kepada air tu. So kena bayangkan air tu, sebab kita ingat air tu satu dimensi je, tak. Air tu dia sangat kompleks sebenarnya, dia punya line-line dia. So that's why painting by observation macam Ayah Chu cakap tadi tu sangat penting, sebab kita kena observe pergerakan air tu, kat mana cahaya dia jatuh. Dan kat mana ada bahagian yang menjadi bayang yang memang sangat gelap. Ada juga yang dia bahagian yang dia sangat vibrant. Contohnya dia guna ultramarine blue terus. Ada juga bahagian lautan yang macam tu. So kita kena observe, dan apa yang penting dia ada color gradient dia. Maksud dia tak ada terus gelap ataupun tak ada terus terang. Dia akan build up daripada bahagian yang paling gelap kepada bahagian yang terang. Dia akan ada build up dia. So ni yang kita panggil color transition, dan color transition ni sangat penting untuk kita observe supaya warna kita tu bila dia move daripada warna gelap ke warna terang, warna panas ke warna sejuk ke panas, dia smooth.
Dia tak ada terkejut tiba-tiba daripada panas pergi sejuk tahu demam. Dia tak nak kita painting kita nampak demam. So dia kena smooth je dia bila dia transition dia. Boleh feel tak ni? Dia kalau kita melukis ni dia lain sikit daripada kita buat design architecture. Dia kena beri nyawa, beri jiwa. Beri perasaan dan bukan sekadar beri warna. Itu yang membezakan design architecture dengan lukisan. Tapi kalau you all design architecture dengan letak perasaan sekali, hidup tak rumah tu? Hidup kan? Sebab at the end of the day yang tinggal dalam rumah manusia kan? Dia bukan bangsa-bangsa lain lah yang walaupun kadang-kadang ada juga dalam rumah. Sebab kita design rumah untuk orang tinggal kan. Jadi orang tu bernyawa kan. Okey, jadi penting untuk kita beri nyawa. Kita bayangkan orang yang tinggal melihat lukisan kat dalam rumah tu, boleh feel kita punya langit tu. Jadi kita pun kalau kita lukis laut, kita kena feel lah ombak tu bergerak. Kalau kita lukis orang, kita pun kena feel lah senyuman, suka duka, gembira orang tu masukkan dekat dalam lukisan tu. Kalau kita lukis pemandangan, kita bayangkan orang pun happy berada dekat situ. Jadi benda tu kena termasuk dalam soft element tu lah. Walaupun kita lukis bot nelayan ke, kita kena cuba bayangkan nelayan tu aktiviti dia macam mana setiap pagi meraih rezeki, dia punya struggle. That's why macam ada artis-artis macam, pernah dengar Chang Fiming? Chang Fiming watercolorist, lukisan dia selalu dia fokus pada struggle nelayan tu. Jadi dia lukis urat-urat jari, urat-urat tangan orang angkat tarik tali, tarik bot tu, dia fokus pada suffering tu. Pada betapa susahnya, gigihnya orang mencari rezeki. Jadi itu yang menjadikan sesuatu lukisan tu hidup. Sebab teknik mewarna, jenis warna, brand warna tu semua teknikal. Jadi sama juga kalau kita design rumah kan. Kalau benda yang kita suka tanya bila kita design rumah orang dengan our client, what is your most happy memory? Happy memory you paling best apa? Kita tanya sebab kita reflectkan memory tu dalam rumah dia. Dalam design rumah dia tu, kita pastikan rumah dia tu ada reflection, happy, sedih dia, apa yang dia punya aspirasi, impian dia kat dalam rumah tu. Tu antara apa orang kita panggil soft element dalam design, ya. So nampak dah, boleh dah. Ni bila saya makin ke bawah lukisan ni, dia makin muda warna dia. Nampak tak? Ni dia panggil color transition dia, daripada gelap ke terang. Makin bawah dia makin muda warna dia kan. Makin terang warna dia. Nampak tak ni? Dia makin terang dah. Ni memang first layer lah, base kepada lautan tu. Okey. Ni kalau kita melukis ni kita punya first second layer. Lepas ni kita boleh detailkan lagi lah, sebab daripada sini kita boleh detailkan sedetail-detail ombak tu sampai nampak urat-urat ombak tu. That's how detail tu, hyperrealism lah kita boleh buat. Tapi kita mula dengan first second layer ni. Sebab kita dah guna teknik imprimatura ataupun underpainting, ni terus dah jadi second,
third layer kita sebab lukisan ni dah ada tone dia. Okey. Detail tu buat lain, buat kemudian. Jangan kita cuba kita detailkan terus serentak untuk, sebab akrilik ni boleh buat banyak layer, banyak lapisan ya. Akrilik ni boleh 10 lapis pun dia boleh terima lagi, especially kalau you guna good canvas, dah prime, gesso, banyak lapis, dia boleh take banyak layer. Macam ni, Ayah Chu guna canvas linen ni. Mana Ayah Chu? Ayah Chu ni guna linen ni. Ayah Chu. Ayah Chu. Ni Ayah Chu guna canvas linen ni hari ni. Hari ni canvas apa? Cotton ke linen ni? Linen, saya boleh rasa linen dia sebab linen dia punya colour blending dia sangat halus ni. Dia sangat fine. So ni canvas mahal lah Ayah Chu, thank you. Sebab cotton dia akan ada macam pori-pori. Dia macam bernafas. Tapi kalau linen dia macam ni, dia punya blend tu you tak boleh nampak dia punya rongga-rongga dia. Dia sangat smooth. Tapi linen besar ni kalau beli dah siap dalam 300 canvas saja linen. Tak apa, sedekah. Oh, sedekah. Dia guna canvas mahal ni. Tu beza canvas tu. That's why kalau kita pakai makeup kan, kalau perempuan kalau kulit tak cantik pakai foundation cantik kemas tak? Tak jadi kan? Tapi kalau kulit perempuan tu cantik, Tekstur banyak. dia pakai makeup foundation brand apa pun cantik. Itulah analogi dia. So bila kita pakai linen walaupun mahal, kita senang nak blend, tak payah nak usaha sangat. Thank you lah Ayah Chu beli canvas mahal untuk saya hari ni. Jadi kalau you nak beli artwork, cuba tanya artis tu dia guna canvas apa. Tu antara benda-benda yang saya tanya sebab kalau kita guna canvas linen ni dia kita panggil gallery grade. Maksud dia lukisan tu buat kalau guna cat minyak boleh tahan lebih 100 tahun. Tu beza dia juga. Sebab canvas linen dia design susah nak makan anai-anai. Boleh pamer dekat galeri dan dia juga boleh tahan aircon ataupun humidity. That's why kalau collector ataupun auctioneer, dia sangat particular you guna canvas apa. Kalau you lukis atas kayu, you auction, dia tak boleh dapat harga mahal. Sebab lepas 50 tahun dah lukisan you kena makan anai. Okay? That's why artis kena invest untuk beli canvas yang berkualiti. Kalau you buat canvas sendiri, at least guna gesso yang berkualiti. Sebab kenapa? Kalau you nak lukisan you 50 years later, Henry Butcher beli, auction. Sebab the truth is that artis-artis yang mula tahun 60-an, artis yang nama besar, dia punya canvas, dia effort guna linen. Walaupun masa tu artis pun orang tak bayar mahal, tak cukup makan dan sebagainya, tapi you study balik, dia guna canvas mahal. Canvas yang berkualiti sebab dia ada nilai sendiri pada karya dia. Tapi banyak artis-artis muda yang saya jumpa sekarang, dia tak ambil berat pun canvas dia. Dia beli canvas paling murah, dia kata, alah, you bukan bayar mahal kat I pun, you bagi 1,000 you nak guna linen. But it's not like that. Dia sebenarnya apa nilai you sendiri pada lukisan you. Kalau you letakkan nilai mahal, you punya nilai tu kata, I tak kisah you bayar I berapa, this is my value. Nilai saya. Itu yang sebenarnya yang walaupun lukisan tu mungkin dibeli murah oleh kolektor, tapi lepas 10 tahun nilai dia naik tinggi. Sebab nilai yang ditentukan oleh artis tu sewaktu dia melukis tu. Tu yang antara benda-benda yang contohnya galeri macam Christie's, auctioneer lihat. Dia bukan lihat warna sahaja, dia lihat apa detailing frame. Frame pun ada juga, dia gallery frame yang dia seal sampai air setitik pun tak boleh masuk dalam lukisan. Yang itu gallery grade framing. So detail-detail begini yang art valuer akan datang lihat bila dia buat. That's why orang kata, oh artis dulu sekarang bolehlah boleh jual mahal-mahal. Tapi dia tak tahu artis tahun 50-an 60-an tu walaupun dia tak ada duit, nilai diri dia tinggi untuk seni dia. Dia sanggup berbelanja untuk pastikan lukisan dia tu dinilai tinggi walaupun 50 tahun kemudian. Diri dia tu, dia punya nilai tu, dia kata dia tak kisah orang bayar berapa, this is my value, ni nilai aku. Itu sebenarnya secret kenapa lukisan artis tu boleh naik
tinggi kemudiannya. Okey? Dan of course dia ada juga, kalau kita melukis dia ada elemen storytelling. Macam ni, apa cerita dia di sebalik ni? Dia bukan sekadar lautan. Dan bila elemen penceritaan kita tu macam ni, selalu orang tengok laut tu, dia bukan tengok air tu aja, dia tengok hari tu masa jumpa isteri mula-mula dekat tepi laut, kat pantai cahaya bulan ataupun dekat Langkawi, dia ada kenangan dia, masa tu langit, angin sepoi-sepoi basah. Itu yang kolektor nampak pada lukisan kita. Dia bukan sekadar air, bukan sekadar laut, bukan sekadar warna biru, bukan sekadar cantik. Dan elemen-elemen penceritaan tu atau storytelling adalah soft elemen yang paling mahal. Because contoh, siapa kat sini suka pakai Pandora? Gelang Pandora? Tak ada pakai Pandora? Atau beli girlfriend Pandora? Tak ada juga ke? Okey. Tak up to date ni. Okey. So Pandora, nanti you all boleh Google. Pandora bukan jual gelang. Pandora jual kenangan, memories. Kenapa? Sebab setiap kali anniversary ataupun pergi Paris, beli 1 cam letak tambah. Anak beranak seorang letak 1 cam. Kat sini ada, kat Kelantan pun ada Pandora yang tiruan tu kan. Dia setiap kali kata jumpa isteri yang pertama ada 1 bintang. Isteri nombor 2 ada bintang lain. Contoh saya nak cakap dia jual memory, kenangan. Sebab manusia beli kenangan priceless. Tak ada nilai. Nilai dia tu jadi tak boleh nak dinilai. Jadi bila kita melukis, kita jual story, kita jual kenangan, memory. Benda-benda macam tu yang membuatkan lukisan tu orang kata lah, saya bayar RM10,000 pun sebenarnya tak cukup, sebab dia terlalu berharga. Okay, tu elemen storytelling. Okay, that's why ada setengah artis kat luar negara macam tengoklah, kalau 3 line aja dah jual RM100,000. Kenapa? Kenapa RM100,000 3 line je? Iyalah. Rothko kan. Rothko 3 line je dia guna. Kenapa? Sebab Rothko boleh dia ada sebab, ada story. Dia kalau you Google, dia ada story kenapa lukisan tu jadi sangat mahal. Okey, macam ni saya guna kod color ni. Saya guna kod Tiffany Green Tiffany is lagi another brand yang dia jual memory, dia jual story, dia bukan jual barang kemas. Lepas tu kalau kita melukis, jangan terlalu rushing nak siap. Okay, ada selalu artis dia dah lukis, dia rushing, dia kata ni kejap ni nak pergi ambil girlfriend ni, nak kena cepat siap, 1 jam siap. Tak boleh. Seni dia something yang you tak boleh rush. Dia kena ambil masa untuk siapkan. Sebab setiap stroke yang kita beri pada lukisan kita tu kena ada jiwa. Kalau kita rush dia jadi rush lah. Jiwa dia pun rush jugalah. Saya tengok banyak yang guna akrilik, dia nipis colour dia kan. Kalau boleh jangan bagi nampak canvas putih-putih tu tak nak Selalu kalau artis juga dia suka lukis tengah-tengah malam kan, sebab tak ada orang semua dah tidur. Sebab kenapa? Sebab dia tak nak rush melukis, dia nak feel, ambil mood kan. Ada juga artis yang pagi-pagi lepas main subuh tu bangun pergi studio lukis, sebab masa tu lah dia dapat ilham, inspirasi. Tapi saya juga jumpa ramai arkitek
yang bila start tak tahu nak lukis, dia pergi main pool lah juga dulu, pergi makan dulu, pergi jogging dulu, nak ambil mood kan. Okay. Jadi bahagian yang hujung tu, last kali tu kita akan letakkan terpulang. Kalau ada yang nak buat pasir kat bawah, pasir akan create kontra. Pasir kita guna yellow ochre campur putih. Tapi kalau ada burnt sienna pun boleh. Burnt sienna campur yellow ochre campur putih. Kalau waktu tengah hari, burnt sienna tak terlalu banyak, yellow ochre pun tak terlalu banyak, sebab pasir, butir-butir pasir tu dia akan jadi reflect, jadi putih. So benda-benda macam ni yang kita kena observe. Dan sama juga kalau you buat architecture design, kalau bahagian yang ada banyak natural light contohnya, dia punya pengisian dalaman dia kena reflect natural light tu. Itu antara soft design, elemen dalam design yang kadang-kadang arkitek tak nampak. Dia buat natural light tu kadang-kadang terlalu panas, sebab kalau kita design rumah pun kita kena pastikan tingkap kita buat tu natural light dia ada degree dia, so ada the direct sunlight masuk ke bilik contohnya. So benda-benda macam ni, to be honest, bila kita buat ID rumah, kita selalu notice arkitek dia tak perasan pun natural light tu masuk banyak mana. Kadang-kadang dia buat sunroof tu betul-betul matahari turun, sedangkan kalau sunroof tu kita nak cahaya tu manja-manja je, bukannya cahaya yang sampai boleh sunburn orang dalam rumah kan. Dia kena macam tu. Okey dah, hidup dah semua. Ada soalan tak? Tak ada soalan ke? Ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya. Kalau nak tanya pasal canvas linen, tanya Ayacu. Ayacu stretch sendiri ke? Tanya dia stretch sendiri ke? Ada artis dia suka stretch canvas sendiri, prime sendiri. Kenapa? Sebab dia suka ada certain texture dengan canvas dia. So canvas ni pun memainkan peranan lah, bukan sekadar jenis color je. Okay. So kalau sebagai arkitek, selalu banyak juga saya jumpa arkitek, especially yang dah senior-senior, bila kita buat design, dia selalu kata, oh saya pun buat design juga, saya pun melukis juga, saya pun buat interior design juga. Tapi you kena ingat, architecture dia punya design dia adalah kita design framework, kita design the hard elements. Jadi hard element dengan soft element tu, dia kena transition, dia kena lembut. So that's why kadang-kadang kita tengok rumah yang arkitek yang buat dia punya interior, soft element dia nampak sangat keras. Contohnya dia punya placement artwork tu kecil je, dinding besar 20 kaki, artwork 2x3. Pernah nampak? Itu maksudnya kita pun kalau artis tengok ni mesti apa? Bukan ID yang buat. Maksudnya arkitek yang cuba buat kerja ID. Okey? Tak, ada juga arkitek yang boleh buat interior design, tapi selalu dia akan missing the soft element. That's why it's good saya cakap dengan you all semua, supaya you all bila dah kerja in the field, you appreciate artis. Sebab artis ni dia memang specialize pada soft element, fine art dia. Dia memang akan add value pada ruang tersebut. Banyak yang bila arkitek dia tak faham soft element tu, dia bila letak lukisan dia beli kat IKEA je. Kenapa murah? Tak pun dia allocate bajet seni 5,000 je satu rumah mansion besar 2 juta, awal 5,000 je. Dan nanti you akan dapat semua print je lah. Dan print tu dia tak ada nyawa lah, tak ada soul lah. Sedangkan artwork yang artis lukis dia jual 100 je, dia punya soul tu lagi tinggi daripada print yang you beli dekat IKEA. Okay? So benda ni sangat penting, jangan ambil ringan. Sebab bila you practice sebagai arkitek, you have to fight the budget dengan klien supaya you tidak undersell. Sekarang ni ramai artis dia jual lukisan besar 500. Kenapa? Sebab arkitek kata tu je budget yang klien bagi. Kenapa? Sebab arkitek pun tak fight budget daripada klien.
Dia kata 5,000 satu rumah. Sedangkan klien tu bayar dia 2 juta buat rumah tu. Saya selalu bergaduh benda macam tu sebab tak ada siapa fight untuk artis tu. Sebab dia kata, alah bukan susah lukis conteng-conteng je. Cuba lukis. Selalu macam kata tu, alah puan lukis conteng-conteng je 2 jam. Takkan nak charge saya 10,000. Dia tak tahu kita kena praktis seumur hidup 30 tahun untuk lukis conteng-conteng sejam tu. Betul tak? Okey. So kalau nanti bila you jadi future architect, fight tau. Fight dengan klien you. Cakap no. No, you kena budget. Kalau you punya budget rumah 2 juta, you kena budget at least kata 20,000 untuk artwork rumah tu. 20,000 dengan 2 juta, come on. You boleh 2 juta, 20,000 tak boleh beli swimming pool pun. Okay, daripada you buat swimming pool, baik letak satu lukisan feature wall dekat lautan yang besar dekat dinding rumah dia. Nilai dia lagi murah daripada swimming pool tu. Tapi benda-benda macam ni yang arkitek tak boleh nak terangkan pada klien. So dia cuma nampak bahagian dia je. Okey, bila rumah siap dia tak ada soul. Lepas tu bila tanya klien tak ada soul, puan spend more time lah dengan rumah ni baru ada soul. Tak. Actually soul tu kita boleh create dekat dalam rumah tu. Okey? So dah ready ada yang nak buat bahagian pasir kat bawah ni boleh. Tak pun you boleh teruskan juga warna biru dekat sampai ke bawah terpulang. Kalau dalam palette you ada yellow ochre, burnt sienna tu boleh buat pasir kat bahagian bawah ni lah. Terpulang. So saya tak nak dictate you buat apa kat situ, lautan you macam mana. So terpulang nak buat pasir atau tidak dekat bawah ni. Kat ujung ni atas ni memang gelap. Tapi bergantung jugalah kalau macam matahari tu dekat mana. Ni memang betul-betul saya bayangkan matahari betul-betul dekat atas kepala kita lah. Okay. So kalau you all buat pasir dekat bawah ni, pasir ni dekat yang mana bahagian laut yang dekat dengan pasir, dia akan ada juga bahagian dia laut dia yang dia bukan putih je, dia akan ada warna dia gelap sikit gradient dia sebab kat sini juga dia ada ada bahagian tak kena cahaya. Shadow dia lah. Okey. Nak dekat siap dah tu. Kalau tak guna tangan, kalau mana yang melukis dengan berus, dekat bahagian lautan ni you all juga boleh guna berus macam saya cakap tadi, berus bulu kambing tadi untuk bagi dia sekata. Ada juga artis yang guna makeup brush tau. Makeup brush guna, sebab makeup brush ni dia memang nak bagi foundation kita sekata kan. So banyak saya tahu artis wanita yang guna makeup brush untuk sekatakan warna dia. Ni macam kita sapu foundation lah. Okey. Okey semua dah. Okay, so kalau dosanya guna brush, ini kena dia ada transition dia lagi. Transitionkan lagi. Jangan dia kena transition, ambil warna tu sikit lagi. Dia tak boleh macam terkejut daripada ni. Dia akan jadi, nanti dia akan jadi kontras sangat. Dia kena blend dia. Dia ya Allah, kenapa masih kuning? Ada warna. Tak ada, tak apa, nanti bagi pasir emas Okey. Boleh.
Boleh. Apa dia? Dia bukan kuning. Tak. Dia yellow, lemon yellow. Dia sangat, macam saya cakap tadi, very opaque ya. Bila you guna yang lemon yellow, dia punya opacity tu dia tak blend dengan colour lain. So satu saya guna yellow ochre sebab dia very high transparency. Saya boleh campur dengan putih. Okey? Tak apa, bagi kering tu nanti ambil yellow ochre sikit. Kuning ni jangan. Ni kuning apa ni? Ni kuning demam kuning terus ni. Okey. Bagi dia kering dulu. Yellow ochre. Nak yellow ochre ada bekas tak? Ada palette tak? Penuh dah tak boleh. Nanti jadi hijau ni. Okey, yellow ochre campur putih banyak sebab dia punya pasir tu kalau waktu tengah hari, pasir tu bukan kuning, bukan coklat. Dia sebenarnya dia akan warna keputih-putihan. Okey? Saya guna yellow ochre. Apa dia? Yellow gold, dia yang penting dia kena yellow yang high transparency. Yang high transparency supaya kita boleh campur dengan warna lain sebab dia bila cahaya tu kena dekat. Saya guna yellow ochre tapi dia ada banyak, ada yang warna lain yang saya bawa juga yang macam ni, yellow ochre brand ni, macam ni light fastness apa tu. Ni yang maksud high transparency, light fast. Maksud cahaya boleh boleh masuk serap dekat lapisan warna tu. Itu yang membezakan kalau kita lukis subjek scenery, dia kena colour dia light fast macam tu. Kita kena pilih. Dia ada macam-macam colour code tapi yang penting kita tengok dia punya light fastness dia. So yang ni teknik yang guna light fastness ni sebenarnya ni teknik yang artis-artis zaman Renaissance suka guna. Sebab masa tu kan pigment buat sendiri. So bila dia kena study pigment tu lah. Sebab kalau nak biru dulu kena beli indigo, kena campur sendiri. Itu dia. Dekat belah mana? Dekat atas baby. Okey. Sikit lagi. Okey. Okey, tolong. Okey. Okey. Nanti dia dengan dia Lain. Nanti saya akan campur guna. Campur je lah. Campur dengan Okey. Saya boleh spray je. Kalau unlocking solution macam ni, saya je spray je. Lepas tu dia akan hilang. Lepas tu orang tanya, macam mana you pakai baju? Okey, semua dah ready. Yang mana yang laut dah demam kuning tadi tu? Boleh tunggu dia kering dan you akan letak yellow ochre campur putih dan dia sangat banyak putih, okey? Sangat banyak putih. So macam ni saya nak tunjuk, saya try guna yellow ochre brand lain. Yang ni saya guna different brand, yang ni brand Golden. Just nak tunjuk beza Atelier dengan Golden. So Atelier tadi saya guna heavy body acrylic. So Golden is soft body acrylic. So dia ada beza dari segi texture. Bila dia soft body, dia lebih cair texture dia macam ni. So dia akan nampak dia punya effect dia lain sikit, flow dia. Okey. Dan macam saya cakap tadi tu, pasir sebenarnya bila reflect cahaya dan bila dia sangat banyak cahaya, dia sebenarnya bukan warna kuning, bukan warna brown, bukan yellow ochre, dia dah lebih ke arah putih. Dia bergantung pada banyak pasir. So you boleh tengok beza golden acrylic dengan, I tak tahu you nampak lah daripada mata, tapi golden acrylic dia sangat light fast, maksudnya sangat transparent. So apa yang you boleh buat kat sini, ada setengah artis dia suka guna medium pasir. Dia ada Winsor Newton ada medium gel yang kita boleh campur untuk kita create texture pasir.
So ada banyak artis macam Awang Damit, dia fokus pada texture painting kan. So ada juga kolektor yang suka textured art. Maksudnya dia nak tengok kalau pasir tu nampak tekstur pasir, kalau pokok tu boleh nampak. So ada juga genre di mana kolektor nak benda-benda macam tu. So you kena tahu siapa buyer you and apa style you. Benda-benda macam tu yang kena develop over time. Okey tak? Yang demam kuning tadi tu dah baik ke? Boleh dah? Okey. Boleh campur lagi dekat atas dia apa. Tapi lemon yellow tu dia sangat opaque. So dia kalau boleh jangan bagi dia touch canvas, especially dengan biru nanti jadi hijau kat situ. Okey. So boleh campur yellow ochre tadi. Dah ada dah yellow ochre? Tak ada. Okey. Jangan ambil yellow tu. Tolong. Nanti demam kuning you punya painting. Okey, especially lemon yellow. Tolong jangan. Jangan, pantang tu. Especially those of you yang belajar still life, selalu kalau saya bagi homework lukis lemon, the trick is to never use the lemon yellow untuk lukis lemon. Sebab confirm tak jadi. Sebab lemon yellow tu dia bukan colour lemon. Okay, so untuk artis yang guna watercolor, kalau you buat still life lemon, you kena guna any other colour other than the lemon yellow. Okay. Sama juga kalau saya pun tak tahu kenapa ada lemon yellow dalam palette. That's why saya jarang beli. Macam ni memang ada jual palette. Colour macam ni mahal lah, 100 lebih, 200 lebih. Tapi artis tak pakai pun macam ni. Tak beli pun, tak pandang pun sebab banyak colour yang ada kat sini kita tak pakai. Artis kebanyakannya akan beli primary sahaja. Primary colour dengan titanium white ataupun carbon black. 2 warna ni, 5 warna ni sebab kita boleh campur dan create based on apa yang saya cakap tadi tu, transparency dan opacity dia. So ni jangan buang duit beli set-set macam ni. Belajar macam mana nak campur colour sendiri. Sebab kadang-kadang bila kita beli set macam tadi lemon yellow memang tak pernah pakai, jadi merosakkan lukisan saja. Jangan beli set. Kalau betul-betul nak melukis, beli loose, beli primary colours. Macam biru tu, instead of you beli set 200, you beli span cerulean blue walaupun mahal sikit. Sebab you cuma pakai cerulean blue saja dan you mix. Apa dia? Merah. Kuning, biru. Primary lah, primary. All the primary colour, tapi make sure you beli, contohnya beli kuning, jangan beli lemon yellow. Okay, yellow pun ada banyak spektrum kuning. Jadi beli yellow yang at least 50% transparency. Maksudnya kalau tak kisah beli brand apa, tapi make sure dia 50% transparency, opacity. Sebab lemon yellow dia hampir 100% opacity. Opacity tu maksud dia cahaya tak masuk. Dia nampak macam sangat flat, macam gouache. Okay, so benda-benda macam ni yang you kena tahu. Okay, sama juga merah. Merah pun ada macam-macam jenis merah, tapi make sure you beli merah yang 50-50 opacity dengan transparency. Kenapa dia nak campur apa? Campur tu dah sangat jadi. Tak apa. Nanti you gradient kan. Ambil ni untuk apa, gradient kan dia. Ni putih banyak dah tu, cukup dah tu. Nak pakai sikit je tu. Ini dulu baru ni. Boleh campur bagi. Okay. So kita dah hampir siap dah ni. Macam siapa yang ada tadi pearl white tadi tu, iridescent white, time-time macam ni nak guna sebab pearl white ni dia adalah putih yang mempunyai tekstur seperti mutiara. Sebab dia letak serbuk mutiara dekat dalam tu. So ni antara, ada setengah artis, kalau artis Renaissance, apa yang dia buat, dia campur serbuk mutiara dengan putih. Kenapa? Sebab dia nak create macam efek macam air tu ataupun pasir tu berkilat-kilat. Dia ada artis yang campur dengan serbuk mutiara. Ada colour macam ni Old Holland, dia dah campur betul-betul dengan serbuk mutiara putih ni. So dia panggil ni iridescent white, tadi ada yang pearl white. So itu yang membezakan titanium white dengan tu, orang kata kenapa ada macam-macam jenis putih lah kan. Tidak. Putih tu dia bezakan tekstur dia, opacity dia dengan transparency dia.
Kalau daun, ya mas. Okey. Bergantung sama ada saya guna tangan ataupun saya guna fan brush. Tapi macam kalau loose painting macam ni, kalau macam saya tambah pokok kat ujung-ujung ni, selalu saya guna jari. Boleh guna brush. Saya pernah juga lukis sawah padi guna jari. Bergantung. Tapi nak senang, of course, kat sini ada dua jenis fan brush ni. Ni shortcut lah untuk lukis pokok kan, fan brush. Shortcut lah, rumput ke, laut ke, ni berus kipas dipanggil. Ni shortcut untuk pokok Dia ada banyak lah macam sawah padi, yang ni dagger brush. So banyak lah, kalau you nak guna jari boleh. Macam saya biasa guna jari, tapi nak guna brush memang ada berbagai jenis. Kat sini kalau guna knife pun boleh lukis pokok. So bergantung lah pada bentuk dia. So berus ni memang saya ada banyak, saya suka collect. Tapi sometimes guna tangan lagi senang. Okay, tapi kadang-kadang sebab ada student, especially daripada art school saya, yang still kalau first time dia belajar, dia kena guna brush sebab dia kena faham texture tersebut lah. So ni ada macam-macam jenis lah, sintetik dan juga animal fur. Of course saya tak gunalah berus bulu babi contohnya, tapi saya tahu ada artis yang walaupun Muslim dia guna juga bulu babi sebab dia kata senang nak blend. Saya tak tahu, wallahu alam, saya tak guna. Ada juga yang memang pakai juga. Okey. Okey, tadi ada yang ada pearl white kan? Actual time. Okey, kita dah hampir siap ya. Jadi siapa-siapa yang ada dah tadi tu, yang dah mana demam kuning tu, harap dah boleh repair ya. Nak gerak dah? Join makan tadi? Okey. Oh ya, okey. Terima kasih mari ya. Okey, kita dah nak dekat siap. Saya harap mana yang dah demam kuning tadi tu boleh repair dah ya. Ada color tadi, ada saya bagi pearl white tadi tu boleh guna untuk bahagian pasir. Sebut mutiara antara teknik yang banyak artis guna, especially kalau kita nak buat something yang reflect light dekat air dan sebagainya. Okey. So kita dah hampir nak siap dah ni. Saya harap dah semua dah okey, dah ready. Kalau kita nak guna dalam bentuk kata ikan dalam air. Bila ikan dalam air kita akan nampak kayu, ranting, daun, dasar air kan, ada ikan. Atas tu kita cara dia macam mana kita nak guna. Kita guna bawah dulu kan. Atas tu kita nak macam kita nampak original. Ya, so ada kalau warna yellow ochre. Okey. So kalau macam tu, kalau guna watercolor contohnya, apa yang saya buat, saya akan lukis dulu detail dekat bawah dia, sedetail yang saya nak. Lepas tu dekat atas tu saya buat wash on top dia punya color. So tunggu dia kering dan saya akan lukis dia punya detail dekat atas dia. Ya, kalau yang tu kalau macam tasik cermin kan, dia sangat-sangat transparent kan. Jadi saya akan detailkan dulu sebab dia lebih mudah untuk kemudian tu saya buat apa dipanggil glazing dekat atas dia. Ya. Yang tu light wash lah, and saya akan pastikan biru tu adalah biru yang transparent. Itu yang penting. Kalau saya nak buat teknik tu, saya tak boleh biru tu adalah biru yang opaque, transparent. Macam cerulean blue kan, dia transparent kan. Ya. Okey. Assalamualaikum. Oh, saya Azmi. Saya Azmi ada kat mana?
Dia. Assalamualaikum. Assalam. Saya Zura. Oh, okey. Okey, saya Azmi dia ada kat sini tapi ada kerja lain. Oh. Macam Kak Zura pun ada kerja lain juga. Oh, ya ke? Dia suruh singgah? Singgah kejap. Okey. Saya minta nombor telefon nanti kita nak. Okey. Boleh? Nombor telefon saya ada dekat sana. Aha. Okey, dia nak saya Azmi kata nak singgah, tak sempat singgah ya? Takut dia lepas ni kot. Okey, okey. Sebab saya pun anak kat sekolah ni. Oh, ya, ya, ya. Invite saya Azmi join makan sekali lunch pun. Boleh, dia punya flight kan? Dia flight petang. Sebab Petang tadi dia dia kata. jumpa dia. Dia dekat Hotel Perdana. Ada nombor telefon dia? Ada, memang ada nombor telefon. Sebab tadi baru breakfast dengan dia. Dia berapa flight dia? Nanti saya tanya dia. Lepas tu, Bukan makan kat sini dekat rumah. dia ambil gambar dia tu boleh? Oh, nak Sebab dia hantar macam gambar. Saya dah jaga 24 orang ibu tunggal. Okey. Macam kan dia stres apa semua kan. Macam ada yang jenis macam kita pergi Zumba gimana macam bila Puan buat gini untuk hilangkan apa? Stres. Stres apa semua tu macam kita tertarik lah. Terapi. Terapi. Yes, terapi. So, boleh buat event satu lagi kita naik up. Next lah sebab saya tak tahu. Kalau boleh contact pun. Dia bagi Puan ni kenal. Ambil nombor Puan ni pun boleh, ni nombor saya. Okay. Puan ni memang base dekat Kelantan. Hotel Salam Oh, mana? Saya Dia Tok Bali kan? Tok Bali Puan Siti panggil. Siti. Saya insya-Allah. Saya orang Johor tapi saya memang duduk sini 16 tahun untuk ibu tunggal. Boleh benar. Yang untuk macam yang apa tu yang ada tekanan apa semua ni ada kita tu yang nak terjun. You take it painting as a therapy. Terapi. Macam saya suka macam benda yang bising-bising, benda yang tidak bergerak. Tapi ada je macam kita punya tu. Your program kita buat macam art camp tau. Dekat Tok Bali. Yes. Ya, macam saya nak macam itu. Ada yang saya pernah nampak. Kita buat art camp di Tok Bali, kita invite Siti datang. InsyaAllah. So dia orang berkumpul situ lah buat campfire, buat art, buat teater. Okey. Ada orang dalam kereta. Okey, minta Ayah Chu ambilkan lah. Okey. Boleh tolong tak? Okey. Dan yang beauty sebab saya ni kena tambah. Panggil Puan Zura ya tadi. Sudah je. Okey. Dia tak sempat singgah lah. Mungkin sempat kot. Oh, okey. Nanti saya bagi tahu dia. Okey. Sebab tak tahu lah Haji sempat ke tak sempat ke. Dia cakap nanti dah datang. Dia kata dia nak singgah pagi tadi, tak sempat lah tu. Ada kes. Oh, ada kes lah. Okey. Yang bukan ni. Ini. Okey. So dia mengganggu. Tak apa, nanti hantar gambar kat saya. Boleh. Okey. Okey. Abang, gini bang. Gini ya. Bagi nampak kurus ya? Tak nampak saya Tak nampak ya? Duduk sebelah. Duduk sebelah je lah. Okey. Okey. Okey bang. Okey. Nanti. Okey. Nak selfie. Dengan lukisan. Saya tertarik dengan itu. Yang ni lukisan ada artis dekat sini kan? Ada artis dekat sini. Dia nak selfie dengan lukisan ni. Nampak. Jom nak sampai. Okey. 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 InsyaAllah. Okey. Wah, saya tengok ada yang dah hidup dah. Best tak melukis? Best tak? Rasa release tak? Ada macam yang tu kalau dah siap macam tak tahu langit dia kalau kita nak ni lagi boleh ni lagi macam lagi Boleh 2-3 ya, boleh. 2-3 layer lagi tu. Tindan 2-3 layer boleh. Ya, boleh. Selalunya saya akan tambah lagi guna bros ataupun guna tangan nak tambah lagi langit tu. Lagi detail tu memang perlu. Tapi sebab kalau kita buat training 2 jam tak sempat nak detailkan. Ada orang tanya, Ya. kenapa air tu guna gelas tak guna lain? Apa kelebihan? Ke gelas.
Dia macam kaca. Seramik. Bila kita campur warna tu, pigment tu tak ada jatuh ke bawah. Sebab bila kita guna metal ataupun bahagian lain, pigment tu sebenarnya ditarik oleh metal tu. Jadi bila bila kita pakai tu dia tak blend. Jadi that's why dia punya wash tu sangat tu. Tapi bila kita guna kaca, sebab kaca tu bukan kaca juga, seramik. Seramik tu adalah daripada tanah kan. Jadi dia akan menolak pigment tu ke atas. Especially watercolor. So pigment dia sangat sensitif, actually macam indigo, dia akan turun, dia jadi sediment. So bila kita nak bersih pun senang. Kita guna bekas seramik. Seramik, ya. Bukan gelas lah. Bukan gelas, clay. Clay. Dia neutral lah. Neutral, jadi dia tak ada menarik warna tu, yang antara benda yang sangat simple. Tapi selalu kalau especially watercolor, bila kita buat flat wash, dia macam kenapa warna tu tak naik. Sebab warna tu dah jatuh, dia dah ditarik oleh bekas kita campur warna. Itu benda yang saya discover masa buat watercolor. Tu saya tanyalah kenapa artis especially Chinese brush painting kan, dia mesti guna seramik. Walaupun seramik murah. Ya. Okey Puan Zura. Okey. Salam kat Said lah. InsyaAllah nanti saya WhatsApp tanya. Okey insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Kaca pun dia Kaca pun neutral tapi dia tak macam seramik. Seramik especially seramik putih. So dia dah treated kan, dia dah glazing macam tu. Dan ini macam tu mana cikgu dapat? Saya beli kat kedai. Tak, maksudnya ilmu tu yang saya maksud saya artis Jepun tu. Jepun, China. So kalau macam what's the time now? Lagi 10 minutes. 10 minutes ni. Okay, kita nak wrap up dah ni. So lautan semua happy tak? Happy tak dengan lautan masing-masing? Wah, okey. Dah nampak hidup sikit ya? Menjadi tak? Okey. Ni kena tanya Ayachu boleh jadi apa? Ayachu jadi hakim sikit lagi. Okey. So nanti kita lagi akan ada lagi satu final step dia untuk buat ombak dia tu. Ombak dekat yang pantai tu. Okey, jangan letak dulu ya sebab ombak tak letak lagi tu. Dia ada kan kalau touch up tu nanti ada final detail ombak yang kena dekat bahagian pasir tu. Final touch up dia. Warna. Tapi yang ni yang saya pakai ni dia dah campur sebut mutiara tu. Dia bila kena cahaya baru nampak. Iridescent dia tu. Bila kena cahaya baru dia nampak dia punya mutiara dia. Okey. So, ni ada lagi satu canvas kan? So, dia dekat bahagian antara laut dengan pasir itulah dia akan ada dia punya transition dekat situ. So ni yang soft element dia lah yang kena tambah lah kalau yang mana yang belum siap lagi tadi. Yang ni boleh kita detailkan lagi ya. Ni kalau dari segi lukisan dia, ni kita baru siap dalam first layer dia.
riak ombak. Kelembutan tanah itu akan mainkan peranan penting untuk menghasilkan riak-riak air, percikan-percikan air. Ya. So jadi daripada sini kita boleh detailkan lagi lah. Okay. Either you can use your hand or brush. Ya, boleh guna hand, brush dan daripada sini kita boleh itulah berisi kipas kan. Boleh guna apa? Tisu boleh tak guna? Tisu, span, kain buruk, macam-macam lah boleh guna. So daripada situ yang dan detailing dia dekat contohnya bahagian yang macam tadi tu ada yang ambil apa tadi? So daripada sini tadi tu boleh detailkan lagi lah dekat bahagian sini yang kita boleh buat bayang. Kita boleh buat bayang-bayang dekat ombak. Ombak tadi tu kita ada bayang dia lagi dan sebagainya lah. So lukisan ni untuk artis dia boleh detailkan lagi. Guna berus ya dan sebagainya. Untuk makluman artis dan pelajaran, lukisan ni akan dihadapkan ke satu meja. Satu meja Ridwan selaku Esko Pelancongan Warisan Kelantan. Dah malu pada So, siapa yang dah siap tadi tu jangan lupa sign lukisan masing-masing tanya. Lupa nak sign lah. Jangan lupa sign lukisan masing-masing guna berus. Okey. Dan kalau detailing tu kalau artis dia akan ada boleh berbulan juga ambil berjam terpulang how much detail you nak letak pada painting. So tadi siapa yang ada dapat jawab kenapa saya guna ceramik? Ada jawapan tak tadi? Apa jawapan dia? Boleh share dengan saya. Ada yang dah Google Kalau tak lari pergi mana? Lari maraton. Dia lari daripada pasir. Siapa bagi jawapan tadi tu? Okey. Senang cuci. Betul, that's a good example. Kenapa sink kalau you design dapur, kenapa sink pakai ceramik? Senang cuci, betul. Dalam masa sama dia tidak menarik sedimen. That's the dan sedimen tu kalau especially kalau you guna pigment watercolor, contohnya pigment indigo, pigment mahal kan. Kalau dia ditarik oleh metal bowl, maksudnya sedimen tu akan turun ke bawah dan bila kita lukis tu pigment tu tak lekat pada canvas atau kertas kita. That's why Chinese artist ataupun Japanese artist dia memang jual pelbagai jenis bentuk ceramik untuk lapik melukis dan sebagainya. That's why benda tu is very detail, very fine point. Tapi kalau you melukis contohnya memang you guna ink sahaja, satu media aja, macam ada setengah orang lukis guna kopi je. Kenapa lukisan dia cantik walaupun dia guna kopi? Sebab dia bancuh kopi tu guna ceramic cup. That's why kopi tu boleh menjadi medium. Sebab ceramic cup tu make sure kopi tu tak jatuh ke bawah sebagai sedimen. Dia blend. That's the reason why kenapa contohnya minum kopi kita guna bone China. Dia buat daripada tulang kan. Diorang kata bone China tu adalah tulang haiwan yang dia grind untuk jadikan set ceramik tersebut. Dia semua tu ada sebab dia, sebab kenapa dia minuman yang kita bancuh tu tidak jatuh ke bawah dan dia blend dan jadikan air tu sedap. Wallahu alam lah. That's why lah perempuan suka collect pot myrin, coral sebagainya. Okey, tu cerita lain lah.
Okay, so ini boleh didetailkan lagi lah macam saya cakap tadi tu. As artist, detailing ni boleh berjam-jam lagi lah. Okay, ada soalan lagi? Sebelum kita akhiri. Basuh tangan boleh basuh dengan air sahaja. Sebab akrilik adalah water base. Okay. So jangan lupa kalau yang lukis ramai-ramai tu ni, kalau boleh sign ramai-ramai. Okay, ada artis suka sign dekat belakang canvas. Okay, boleh sign kat belakang ataupun sign dekat depan initial masing-masing. Saya nak you all biasakan untuk sign your own painting, sebab bila you sign itulah penutup lukisan tu. Okay? So kalau kata ada 5 orang lukis canvas tu, try buat combine signature. Contohnya S, A, B, C ke apa ke. Ya. Jangan penuh satu lukisan signature, kat ujung aja. Okay? Okay. So kalau dah habis, itu sajalah demo kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada yang menonton Seni City episod kita di Kelantan. Di Kota Baru Kelantan, kita di Balai Seni Lukis Kota Baru Kelantan. Edisi khas kita pada hari ini, di mana kita melukis live lautan. Lautan kita ini diinspirasikan oleh pantai cahaya bulan. Dan kita harap student kita yang daripada School of Architecture TM supaya di Pasir Mas, supaya mereka pun terinspirasi insya-Allah dan become good architects yang boleh fight for value artist hour. Okay, terima kasih semua. Sehingga kita bertemu lagi semuanya di Seni City. Bye.